Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asyafira Shaila binti Tun Mizi, alias Tan Mizi, ingin membentangkan berkaitan dengan kursus pengalaman awal di sekolah yang telah saya jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari. Saya telah menjalani PALS pada tarikh 20 Januari sehingga 5 Februari 2020. Sepanjang saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari, saya telah dibimbing oleh seorang guru bahasa Melayu iaitu Puan Faizah binti Muin. Penyelia bagi kursus ini ialah Dr. Azhar bin Mat Sabir. Terdapat 3 perkara yang ingin saya huraikan di sini iaitu berkaitan dengan latar belakang sekolah, laporan refleksi dan juga bahagian kesimpulan. Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari terletak di Batu 17, Bagan Datuk, 36,300 Sungai Sumun, Bagan Datuk, Perak. Sekolah ini dibina pada tahun 1952 di bawah jagaan Encik Mackenzie dan dikenali dengan nama Government English School. Pada mulanya, Government English School terletak di Hutan Lintang, Perak. Disebabkan kedudukannya yang jauh dengan rumah murid-murid, Government English School dipindahkan ke Batu 17 iaitu alamat yang terkini. Nama sekolah ditukar pada tahun 1967 dan diambil bersempena dengan nama Menteri Pelajaran pada ketika itu iaitu Yang Berhormat Encik Muhammad K. Johari. Kini, sekolah ini mempunyai kapasiti seramai 825 orang murid, 93 orang guru dan 12 orang staf sokongan. Pengetua terkini ialah Tuan Haji Jainuddin bin Asbar. Beliau merupakan seorang yang berdedikasi dan telah mendapat penganugerahan sebagai pengetua cemerlang. Visi bagi Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala bagi misi pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Setiap sekolah pasti mempunyai slogannya tersendiri. Begitu juga dengan Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari. Slogannya ialah Sekolahku Sayang, Johari Excellent. Antara infrastruktur yang disediakan di Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari ialah surau yang dilengkapi dengan penghawa dingin, 3 buah bilik guru, 2 buah kantin bagi memenuhi keperluan murid-murid dan para guru, koperasi, perpustakaan, makmal komputer, makmal sains, 2 buah dewan iaitu sebuah dewan terbuka dan sebuah dewan tertutup, pavilion dan sebagainya. Infrastruktur kelas juga dibina dalam keadaan yang selesa dan kondusif kepada murid. Kemudahan seperti papan putih, meja dan kerusi disediakan bagi kemudahan dan keselesaan murid. Walau bagaimanapun, ketika saya menjalani PALS, saya dapati tiada sudut bacaan maupun sudut pidato bagi subjek Bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa blok di Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari tidak dapat digunakan atas faktor baik pulih yang sedang dijalankan. Berikut merupakan carta organisasi dan pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan King Johari. Sepanjang 10 hari saya berada di SMK King Johari, perlibatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Saya telah mengikuti guru pembimbing bagi proses pembelajaran yang melibatkan murid dari tingkatan 5 usaha. Tingkatan 5 usaha merupakan kelas yang tergolong daripada murid pada tahap pertengahan. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap penerimaan murid semasa proses PDP dijalankan. Kaedah pengajaran yang berbentuk tradisional yang digunakan oleh beliau tidak bersifat gagal kerana hampir keseluruhan murid memberikan tumpuan ketika proses PDP berlangsung. Saya cukup tertarik dengan cara beliau mencuri perhatian murid-murid untuk fokus masa proses PDP dengan memasukkan unsur kecindan agar murid tidak mudah bosan. Berdasarkan kepada pemerhatian, guru tersebut tidak menggunakan sebarang ABM yang menjurus ke PAK ke-21. Bagi BBM, beliau hanya menggunakan buku teks dan juga modul. Walaupun beliau tidak menggunakan ABM dan BBM yang menjurus ke PAK ke-21, namun proses pembelajaran yang berpusatkan murid turut dilaksanakan.
Proses PDP secara dua hala dapat dilihat kerana beliau sentiasa membuka ruang kepada murid untuk mengemukakan pendapat dan bertanyakan soalan kepada mereka. Ianya sangat bagus kerana dapat memberikan keyakinan kepada murid untuk berkongsi pendapat. Secara tidak langsung, guru dapat menilai tahap kefahaman murid. Rancangan pengajaran harian telah disediakan terlebih dahulu dan ianya selari dengan proses PDP yang dijalankan. Saya turut dibekalkan dengan rancangan pengajaran harian sebagai pendedahan awal bagi bakal guru. Melalui pemerhatian yang telah saya lakukan, sebagai bakal guru, saya harus menyiapkan diri dalam berhadapan dengan murid-murid kelak. Pemilihan ABM dan BBM merupakan perkara yang sangat penting dan ianya sangat mempengaruhi proses PDP. Sebagai bakal guru pada era ini, pelbagai kemahiran dalam menggunakan aplikasi dan teknologi baru perlu saya kuasai agar murid-murid memperoleh pendidikan yang sepatutnya dan selari dengan PAK ke-21. Saya juga berkesempatan menyertai satu aktiviti kurikulum pada 29 Januari 2020 iaitu pada hari Rabu. Aktiviti kurikulum pada hari tersebut ialah Kelab dan Persatuan. Kelab Rukun Negara telah menjadi pilihan saya pada hari tersebut. Kelab ini ditubuhkan bagi menyemai semangat patriotisme dalam diri murid. Aktiviti yang dijalankan pada hari tersebut ialah murid perlu melengkapkan terkesan kata dan juga word search yang berunsurkan pengetahuan-pengetahuan am. Ia amat mengejutkan saya apabila masih terdapat segelintir murid yang tidak dapat menyelesaikan layan tersebut kerana kurangnya pengetahuan am. Pada pendapat saya, inisiatif yang diambil oleh guru penasihat amat baik kerana ianya merupakan keperluan bagi murid-murid tersebut didedahkan dengan pengetahuan am. Walau bagaimanapun, sedikit kekurangan dapat saya kesan kerana guru penasihat tidak memberi bantuan dan perhatian kepada murid, sebaliknya membiarkan mereka menyelesaikan sendiri layan tersebut. Saya mengambil inisiatif untuk membantu dan memberi penjelasan kepada murid-murid berkaitan dengan perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Di akhir perjumpaan, saya mendapati bahawa murid-murid mula mendapat input serba sedikit berkaitan dengan negara Malaysia. Program kurikulum adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan ianya amat penting bagi profesion keguruan. Ini penting bagi mengenal pasti kelemahan dan kelebihan mereka semasa merancang, melaksana dan membimbing murid-murid dalam kegiatan ini. Melalui kajian ini, guru-guru di sekolah akan lebih memahami tugas-tugas yang perlu dijalankan dalam pengurusan kurikulum. Setiap sekolah pasti mempunyai budaya yang tersendiri. Antara budaya sekolah yang dilaksanakan di sekolah mengenal kemasan 7 hari ialah perhimpunan rasmi, solat zuhur berjemaah, bacaan Yasin, memberi salam dan amalan guru penyayang. Perhimpunan rasmi akan diadakan setiap hari Isnin selama 40 minit bermula dari jam 7.20 pagi sehingga jam 8 pagi. Kelebihan perhimpunan mingguan adalah guru dapat menyampaikan maklumat yang penting seperti nama guru yang bertugas, aktiviti sekolah, tema mingguan sekolah, pemeriksaan etika pemakaian dan beberapa amalan penting daripada pengetua. Namun, sekiranya perhimpunan rasmi yang diadakan mengambil masa yang lama, ianya akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. Pada pendapat saya, perhimpunan rasmi ini merupakan satu budaya yang perlu diteruskan kerana ianya merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan seluruh warga sekolah. Selain itu, amalan bacaan surah Yasin diadakan setiap kali hari Jumaat. Semua murid yang beragama Islam akan bergerak ke surau seawal jam 7.20 pagi. Kemudian, bacaan Yasin beramai-ramai akan dikendalikan oleh salah seorang daripada guru lelaki. Kelebihan budaya ini ialah dapat mendidik jiwa murid untuk menjadi insan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah cemerlang sosial dan rohani. Budaya yang berikutnya ialah solat zuhur berjemaah. Setiap hari, sesi pengajaran dan pembelajaran akan berakhir pada jam 1.20 petang. Walau bagaimanapun, sebaik saja tamat sesi tersebut, pada jam 1.30 petang, murid-murid perlu bergerak ke surau bagi menunaikan solat zuhur secara berjemaah. Semua murid dibenarkan untuk pulang ke rumah sebaik saja selesai menunaikan solat. Budaya ini amat bagus dan sangat perlu diteruskan kerana ianya boleh melahirkan murid yang berkualiti dan taat kepada agama sekaligus hubungan sesama manusia terjaga. Budaya kerja yang diaplikasikan oleh warga sekolah ini ialah persekitaran kerja yang kondusif, menyediakan segala keperluan asas pembelajaran dan berfikiran terbuka. Apa yang dapat saya lihat ialah semua guru bekerjasama menunjukkan persekitaran kerja yang kondusif, peka dengan kebajikan seluruh ahli dan menimbulkan budaya ilmu bagi meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Budaya kerja yang ditunjukkan oleh para guru ini dapat menjadi contoh kepada murid.
Kesannya, para guru akan lebih bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab mereka dalam apa jua situasi dan aktiviti. Berfikiran terbuka dan sedia menerima sesuatu baru juga merupakan budaya sekolah ini. Sebagai contoh, guru-guru akan saling bertanya antara satu sama lain jika tidak mengetahui tentang sesuatu perkara yang baru. Kelebihan budaya ini ialah guru dapat berkongsi kelebihan mereka tanpa mengira bidang. Malah, guru-guru yang berumur juga sentiasa bersedia untuk menerima segala bentuk perubahan dari segi penyediaan RPH dan sebagainya. Justeru, budaya sekolah dan budaya kerja yang positif haruslah dikekalkan kerana ianya membawa kesan yang amat baik kepada seluruh warga sekolah. Umumnya, kemajuan teknologi amat mempengaruhi dunia pendidikan masa kini. Penggunaan teknologi amat penting dalam proses PDPC agar ianya menjadi lebih menarik. Pelbagai aplikasi dan gamifikasi boleh dimuat turun bagi memudahkan proses PDPC sekaligus dapat menarik minat murid untuk terus belajar. Mengikut pemerhatian saya, kurangnya kemahiran dan guru muda di Sekolah Menengah Kebangsaan Kejohari membuatkan pembelajaran abad ke-21 sedikit sukar untuk dilaksanakan. Sepanjang 2 minggu keberadaan saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Kejohari, ianya jelas membuka minda dan pemikiran saya sebagai mahasiswi Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu untuk membina kredibiliti, jiwa dan personaliti seorang pendidik. Sememangnya, untuk menjadi seorang guru itu bukanlah semudah apa yang disangka. Justeru, saya berharap agar program PAS ini dapat diteruskan kerana ianya memberikan kesan yang amat positif dari segi dalaman maupun luaran kepada pelajar. Pengalaman yang diperoleh juga dapat diaplikasikan dalam subjek lain dan lebih banyak penghasilan bahan bantu mengajar yang kreatif dapat dihasilkan. Walaupun dalam masa yang singkat, banyak perkara dan nasihat yang dapat pelajar peroleh dan ini dapat memupuk semangat dalam diri pelajar untuk menjadi guru yang lebih produktif dan berkualiti pada masa hadapan.